Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini bersama Cikgu Suha, kita akan mempelajari tajuk bahan buatan dalam industri. Bahan buatan dalam industri ada 4 iaitu alloy, kaca, seramik dan komposit. Keempat-empatnya awak perlu faham apa yang ada di dalamnya dan kegunaannya. Okay, kita tengok tadi yang pertama alloy. Apa dia alloy? Iaitu campuran dua atau lebih unsur yang mana unsur utamanya adalah logam. Okay, dicampur beberapa unsur yang utamanya adalah logam. Kenapa? Apa beza alloy dengan logam ni? Okay, kita tengok sifat alloy berkilat, tahan kakisan dan keras. Macam sama dengan logam tapi sebenarnya dia berbeza di mana logam tulen lebih lembut daripada alloy. Okey, kenapa logam tulen terdiri daripada atom yang sama saiz. Atom-atom logam tulen disusun secara teratur. Okey, awak tengok gambar ni, so ini semua sama saiz. Jadi apabila daya dikenakan, lapisan logam tulen akan mudah menggelongsor antara satu sama lain. Ini menyebabkan logam tulen bersifat mulur dan mudah ditempa. Tahu maksud mulur? Mulur tu macam kita tarik, macam makan pizza tu dia boleh manjang. Tempa pula macam kita ketuk, okey dia akan jadi bentuk. Contoh kita nak tempa shilling, macam itulah. Okey, jadi kenapa alloy lebih keras daripada logam tulen? Alloy terbentuk daripada campuran logam asing yang berbeza saiz. Kehadiran atom asing mengganggu susunan teratur logam tulen. Apabila daya dikenakan, lapisan atom sukar menggelongsor antara satu sama lain. Ini menyebabkan alloy lebih keras. Okey, tengok susunan tadi. Kalau yang tulen dia teratur, tersusun cantik. Tapi bila logam tulen dimasukkan dengan logam lain ataupun unsur lain, menyebabkan susunan dia terganggu. Dan bila kita nak tolak, logam asing ni akan mengganggu. Dia akan mengelakkan atom-atom itu daripada menggelongsor. Kita dapat juga alloy superkonduktor di mana ia tidak mempunyai rintangan elektrik pada suhu yang sangat rendah. Guna dalam pengangkutan elektrik seperti kereta api Manggalef. Okay, kita tengok soalan SPM 2014. Pernyataan manakah menerangkan mengapa alloy lebih keras daripada logam tulen? Jawapannya B. Atom logam tulen mengurangkan atom logam tulen daripada menggelongsor. Okay, tengok clue perkataan menggelongsor. Tengok alloy bermaksud campuran dua atau lebih unsur yang mana unsur utama adalah logam. Jawapan A salah. Sebab dia tak bertindak balas. Dia cuma campur saja dan ada logam lain dalam logam tulen tu. Okay, ikatan atom dalam alloy lebih kuat. Ini pun bukan berkaitan dengan ikatan. Okay, ketepatan alloy lebih tinggi. Okay, tak ada kaitan. Okay. Okay, ini jenis-jenis alloy. Ada duralium, gangsa, loyang, keluri karat dengan pewter. Awak kena ingat logam tulen dengan kegunaan dia. Duralium, aluminium. Okay, campur dengan kuprum dan magnesium. Gangsa, kuprum, stannum. Okay, awak boleh ingat gangkusa, gangsa, kuprum, stannum. Loyang, lokuzi, loyang, kuprum, zinc, lokuzi, gangkusa, lokuzi. Ingat, gangkusa, lokuzi. Ingat maksudnya dua-dua tu unsur utama adalah kuprum. So gangkusa, stannum, lokuzi, zinc campuran dia. Okey, keluli, ferrum dan karbon. Kefeka. Keluli, ferrum, karbon. Okey, so kegunaan dia struktur bangunan, landasan kereta api, badan kereta api, keluli karat, ferrum juga. So kefekar. Okey, awak tambah kefekar kat situ, ada ferrum, kromium, nikel dan karbon guna untuk sudu, garpu dan juga alat pembedahan. Pewter macam mana dengan pewter ni? Okey, pewter T, stannum ni sebenarnya dalam bahasa Melayu dia adalah timah. Pewter, jadi T itu timah. Okey, dan ditambah dengan antimoni dan juga kuprum. Okey, guna untuk barang perhiasan. Ini gambar susunan radar sebagai eksperimen mengkaji sifat tahan kakisan alloy dan juga logam tulen yang atas ni. Okey, dua-dua ada ini kepingan keluli karat, maksudnya dia ada ferrum tu besi Yang ni besi, ferrum saja masukkan dalam bika dan juga air sulen, dia tengok mana yang berkarat lebih dahulu. Confirm lah yang ni kan. Okey, kemudian yang ini dia nak tengok kekerasan alloy dengan logam tulen ni tadi diletak kat atas ni. Jadi bila pemberat dijatuhkan, dia tengok berapa besar blok gangsa ni. Berapa besar lubang pada blok gangsa. Kalau lubang dia besar, maksudnya dia lebih lembut. Lebih keras lah kan. Bila dijatuhkan pemberat, lubang dia besar, maksudnya berbola keluli tu lebih keras.
Okay, kita tengok kegunaan tadi. Duralium untuk kapal terbang sebab aluminium tu sangat ringan. Gangsa, ingat gangkusa. Gangkusa, kuprum dan sternum untuk pingat. Lokuzi, okay, loyang, kuprum dan juga zinc untuk kunci. Keluli untuk membuat badan kereta. Apa kefekar kan? Kefekar ni untuk sudu. Pewter apa bahan utama tadi? Timah. Alright, kita tengok soalan. Contoh antara berikut, aloi yang manakah dipadankan dengan tepat dengan komponen utamanya? Keluli karbon. Keluli kefekar kan? Sepatutnya adalah ferrum. Loyang, lokuzi, ku adalah kuprum bukan zinc. Zinc hanya tambahan dia. Duralumin aluminium. Pewter, unsur dia adalah timah. Timah, mana timah? Betul lah, sternum tu adalah timah. So jawapan dia D. Jadi ingat, yang ni adalah kebeka. Dia buat kebeka. Beka tu besi Besi tu ferrum lah. Okay, loyang, lokuzi, kuprum, duralium, aluminium. Okay, boleh ingat Alright. Next, pilih aloi dengan kegunaan yang betul. Keluli digunakan untuk pembinaan landasan kereta api. Okay, loyang, pembuatan tugu. Duralium, cenderamata. Pewter, membina kapal terbang. Mana satu betul? Tada! Okey, jawapan dia A. Digunakan untuk pembinaan landasan kereta api. Paling keras. Loyang. Loyang tak apa? Loyang. Kalau mak-mak cakap loyang, ambil loyang tu nak bawa masak. Okey. Ini untuk alatan muzik. Duralumin untuk apa tadi? Ringan, kapal terbang. Okey. Tugu tu untuk gangsa. Okey, duralumin badan kapal terbang. Cenderamata apa? Pewter, cenderamata. Ni pewter adalah cenderamata. Badan kapal terbang adalah apa? Duralumin. Next. Sifat asas kaca. Okey, pergi kepada kaca. Siapa tak tahu kaca kat sini angkat tangan? Saya tak nampak pun orang angkat tangan. Okey, sifat kaca keras tetapi rapuh, lengai secara kimia. Lengai tu maksudnya dia tak bertindak balas lah. Okey, lucina, kalis air, penebah haba dan juga penebat elektrik. Itu sifat asas bagi kaca. Tapi kaca tu sendiri ada 4 jenis. Okey. Kaca silika terlakur, soda kapur, borosilikat, kaca pelambung. Okey, tengok bahan utama dia sama SiO2. SiO2 tu adalah silika. Kemudian tapi yang lain-lain tu dia ada campuran. Kita tengok satu-satu dulu. Kaca silika terlakur, kaca teleskop, kaca cermin mata. Ini kalau jatuh memang pecah lah, kan? Okay, tapi dia takat lebur tinggi, tidak mudah mengecut atau mengembang, sangat lucina, rintangan tinggi terhadap bahan kimia. Okay, kaca soda kapur. Soda kapur tu ingat kalau soda kapur tu apa? Batu kapur, kalsium karbonat kan? Batu kapur, dan bahan utama ni adalah kalsium karbonat. Jadi kalau soda kapur, maksudnya ada bahan-bahan kalsium karbonat tambah dengan natrium karbonat, rapuh, mudah bentuk, takat lebur rendah. Tidak tahan terhadap bahan kimia. Pekali pengembangan termah tinggi. Tuan ni cermin, mentol, bekas kaca dengan kaca tingkap. Okey, next. Kaca borosilikat. Boro, ada perkataan boro kat sini, maksudnya ada boron lah. Ni, boron oksida. Okey. So ditambah yang tadi tu natrium karbonat, kalsium karbonat, tapi ditambah boron oksida dengan aluminium oksida. Kita tengok keistimewaan borosilikat, tahan takat lebur tinggi lengai bahan kimia, pekali pengembangan terma rendah. Itu tidak mudah pecah apabila dipanaskan dan disejukkan. Jadinya dia digunakan sebagai alatan memasak sebab dia sangat takat lebur tinggi kan. Dan juga radas kaca di Mamat. Nanti saya tanya kat Mamat, okey, ini kaca jenis apa? Borosilikat. Ada unsur apa? Ada unsur boron oksida. Okey, kaca plumbum pula. Okey, silikon dioksida, natrium karbonat dengan plumbum oksida. Okey, kaca plumbum. Tengok. Indeks pembiasan tinggi, ketumpatan tinggi, lebih lembut dan tumpat daripada kaca borosilikat. Guna untuk prisma dan juga bahan perhiasan. Bahan perhiasan sebab apa Sebab dia boleh ada warna-warni ke? Kita ingat kalau plumbum, hari tu kita belajar plumbum apa? Plumbum iodida ada warna kuning. Lagi plumbum oksida. Warna dia apa? Plumbum oksida. Ingat balik. Perang ketika panas, kuning ketika sejuk. Betul? Apa? Ingat dia? Zingku putih, pergi perang kunyit, cucu orang hitam. Jadi, pergi perang kunyit, plumbum oksida. Perang ketika panas, kuning ketika sejuk. Saja nak imbas kembali. Okey, tengok. Ni kaca soda kapur. Diguna untuk apa? Ni contoh bekas-bekas kaca.
Tapi ni kalau panaskan dia boleh pecah mudah pecah kan sebab takat lebur dia rendah takat lebur silika rendah. Bawah 1000 rendah. 1000 macam tinggi juga kan, tapi maksudnya dia tak tahan lah untuk awak bakar tu dia pecah. Tapi kalau macam jug tu kita boleh tak isi air panas. Tengoklah kalau terbelah boleh lah kan. Okay, yang borosilikat ni bahan-bahan kat radas makmal. Sebab radas makmal ni kadang kita kan nak buat eksperimen kita panaskan kan. Ingat borosilikat. Okey, kita pergi kepada soalan. Rajah menunjukkan sebuah periuk tekanan. Ding ding. SPM 2014. So ini ada kaca lah. Apakah bahan M? Kaca plumbum, fotokromik, soda kapur, borosilikat. Apa dia? Apa? Tak dengar? Jawapan dia borosilikat. Okey, so ini yang tahan panas takat tinggi. Takat lebur dia tinggi. Okey, kaca plumbum apa tadi? Bawa ulang kaji sikit. Yang ni digunakan untuk prisma, fotokromik. Okey, lebih berat dan indeks pembiasan tinggi. Kaca fotokromik warna gelap apabila terdedah dengan cahaya terang dan cerah semula apabila berada dalam gelap. Okey, fotokromik tu bukan kaca biasa Fotokromik tu dia akan masuk bawah komposit. Nanti kita belajar kejap lagi kaca fotokromik. And kaca soda kapur, kaca botol ataupun jug. Alright. Ni, so borosilikat takat lebur tinggi dan lengai terhadap bahan kimia. Okey. So, dua ni awak ingat perbezaan soda kapur dengan borosilikat. Dia bahan dia yang tiga tu sama tapi borosilikat dia ada boron oksida. Okey, kita pergi pada seramik. Apa seramik? Pepejal yang terdiri daripada bahan bukan organik dan bahan bukan logam. Okey, kita dah belajar pasal alloy, dia ada logam, kemudian kita belajar pasal kaca. Yang ni pula kita tengok bahan bukan logam pula. Nama dia seramik. Mudah pecah, lengai secara kimia, keras dan tahan mampatan. Kenapa? Atom tidak menggelungsur apabila dikenakan daya kerana diikat oleh ikatan yang kuat. Ada ikatan yang kuat kat sini Takat lebur yang sangat tinggi. Kenapa? Atom diikat oleh ikatan kovalen dan ikatan ion yang kuat. Itu beza dia. Rintangan haba yang tinggi, penebat haba, penebat elektrik. Kenapa? Elektron tidak bebas bergerak untuk membawa cas elektrik. Okey, so seramik tu macam mana? Seramik tu macam tembikar lah sebenarnya. Okey. Ayat dia tembikar. Seramik tradisional. Tanah liat seperti kaolin. Ni formula dia. Aluminium oksida, dia ada silikon oksida. Okey, dibentuk, dipanaskan pada suhu tinggi dan dikeraskan. Untuk apa? Jubin, simen, batu-bata, reaktor nuklear. Okey, bahan piasan, pinggan mangkuk tembikar, perkakasan elektrik, lapisan penebat dalam ketuhar. Okey, seramik termaju. Ada dua lah, seramik tradisional yang tanah liatnya. Yang seramik termaju pula, dia adalah bahan bukan organik seperti oksida, karbida dan nitrida. Karbida dan nitrida, alumina, zirkonia, tungsten karbida. Tahan lelasan, tahan kejutan terma dan superconductivity. Okey, apa kegunaan dia? Seramik zirkonia untuk pembuatan implan gigi. Nak buat gigi palsu. Seramik alumina, tulang lutut. Kemudian digunakan juga dalam mesin MRI, pengangkutan, membuat komponen enjin dalam kapal terbang jet, pembuatan cakra brake dan penyalaan elektrik, penebat elektrik jana kuasa. Okey, tengok. Okey, bahan komposit. Tadi seramik sikit dia. Ni bahan komposit. Bahan yang terdiri daripada gabungan dua atau lebih bahan yang bukan homogen, iaitu bahan metrik dan bahan pengukuhan. Bahan homogen tu maksudnya dia tak sama, lain sifat dia lain, tapi dicampur dan digabungkan. Okey, fungsi dia mengelilingi dan mengikat bahan pengukuhan bersama. Contoh, kita tahu dia ada lignin, jentian selulosa dan kayu. Jadi dia gabung lignin dengan jentian selulosa. Okey, kemudian bahan komposit ni dia. Dia gabunglah supaya dia kukuh bahan tu akan jadi kukuh. Okey. Tengok contoh kaca jentian. Dia plastik campur jentian kaca jadi kaca jentian. Jadi sifat dia pun macam gabungan sifat dia akan menghasilkan satu yang istimewa. Kekuatan regangan rendah, kekondensan haba, elektrik rendah, tahan kakisan, tahan lasak, sifat kegunaan regangan tinggi, kekondensan haba dan elektrik rendah. Jadi sifat kaca jentian kekuatan regangan tinggi, penebat haba, elektrik, tahan kakisan dan juga tahan lasak. Okey, jenis bahan komposit 1, 2, 3, 4. Konkrit diperkukuhkan kaca jentian optik dan kaca fotokromik. Ni yang saya bagi tahu tadi, kaca fotokromik dia adalah termasuk dalam bahan komposit. Okey, dia termasuk dalam kaca sebab dia adalah campuran. Okey.
Kemudian kita tengok kat sini. Konkrit diperkukuhkan. Tertulang dia keluli. Kemudian dia ada dawai. Ditambah lagi konkrit. Jadi kan dia sebagai struktur bangunan yang kuat lah. Kaca jentian, plastik dengan jentian. Digunakan untuk tangki air, kayak. Jadi dia kaca campur plastik tau. Kalau kaca saja buat kayak tak sesuai kan? Atau plastik saja buat kayak. Dia tak sekukuh yang ni lah. Okey. Kemudian jentian optik, ni lah. Alright. Saya nak tekankan pada kaca fotokromik kat sini. Luxina menyerap sinar UV bergantung kepada keamatan cahaya. Kita pergi soalan dulu lah. Antara bahan berikut yang manakah merupakan bahan seramik? Bahan seramik. Komposit yang diperkukuhkan, silikon karbida, duralumin, jentian optik. Mana satu? Konkrit yang diperkukuhkan? Bukan. Jawapan dia silikon karbida. Duralumin ni apa? Ini adalah aluminium. Yang ni komposit. Konkrit yang diperkukuhkan pun adalah komposit. Ni komposit, ni alloy. So jawapan dia silikon karbida. Bahan Raja menunjukkan bahan komposit daripada komponen asalnya. Berdasarkan Raja, mengapa konkrit yang diperkukuhkan digunakan untuk membina bangunan dan jambatan berbanding dengan konkrit saja. Alamak, tak ada jawapan. Nanti tengok balik. Kaca fotokromik. Tengok yang ni, kaca tambah argentum klorida tambah kupon klorida. Sifat Luxina menyerap sinar UV bergantung kepada keamatan cahaya, guna untuk prisma dan bahan perhiasan. So awak tengok kat sini dia ada argentum klorida tau. So dalam argentum klorida tu saya nak awak tengok betul-betul ion argentum ni. Jadi bila kena panas dia akan terima elektron, ion argentum terima elektron, dia jadi argentum. So dia akan jadi warna dia akan jadi gelap. Kalau tak ada cahaya matahari dia akan jadi ni semulalah. Transparent. Antara berikut yang manakah bahan komposit? Mana satu? Cing-cing. Jawapan dia kaca fotokromik tadi, iaitu cermin mata yang boleh jadi gelap tadilah. Kaca plumbum ni kaca biasa, borosikat pun kaca biasa. Kaca surat apa pun dalam kaca je lah. Kaca. Kemudian kaca fotokromik.